nampaknya akhbar utusan ni bukan penyebar fikiran rakyat, tapi dia sudah meracun fikiran rakyat. Saya lihat saudara, khususnya dalam isu yang berkaitan dengan Kristian, di mana utusan memaparkan satu paparan yang agak mengejutkan, dan akhirnya paparan itu ditarik balik kerana tidak ada asas. Sedangkan itu bukan satu kauman yang tidak baik. Bagaimana saudara pandang itu? Sebenarnya utusan ni dah saya dulu dia memang dia tagline memang penyebar fikiran rakyat. Sekarang ni pemangkin fikiran rakyat. So sekarang tapi bila perbualan berlaku mereka ini bukan jadi peracun fikiran rakyat. Yang itu yang berlaku. So saudara berkaitan dengan isu Kristian ni, kalau kita sebab dia ada agenda yang kedua, iaitu untuk cuba mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan orang Melayu bahawa orang bukan Melayu cuba mengambil alih negara ini, cuba dan kalau kita lihat berdasarkan kepada itu, lepas itulah terdapat berita berkaitan dengan Kristianiti cuba melantik Perdana Menteri ataupun untuk apa yang saya lebih suka gunakan, mengkristianasikan Malaysia. Yang itu mereka cuba pamerkan, sedangkan asas-asas yang dibuat, satu beritanya diambil daripada blog, dan kedua-dua blog ni kita boleh petikaikan. Pertama, kedua-duanya tidak tidak berani secara terbuka menyatakan bahawa siapakah pemilik blog tersebut. Orang cakap Big Dog, siapakah Big Dog tu? Lain satu marahku, hingga kan marahku dengan pun dia punya blog masih tak wujud, dah ditarik balik, atau mereka cakap digodam. Tapi saya percaya tak mungkin digodam kalau pupus penuhnya. Saya mungkin salah satunya mungkin sebab ditutup sendiri. Sebab saya percaya kerana berdasarkan kepada berita yang tidak benar. Yang itu yang berlaku. Jadi isu ini saudara di sini ialah apabila paparan-paparan ini, nampaknya paparan itu sudah menjadi satu agenda yang menyalahi etika kewartawanan, di mana sepatutnya wartawan ini dan media ini digunakan untuk memupuk keharmonian, kestabilan dan keamanan, tetapi utusan Malaysia sebaliknya digunakan untuk tujuan itu. Sebenarnya utusan Malaysia ni, saya berulang kali berkata gini, bahawa utusan Malaysia tidak lagi sebuah yang mendukung etika kewartawanan sebenarnya. So sekarang, sebab saya percaya bahawa kalau dia mendukung etika kewartawanan, makna yang bertanggungjawab dan bertanggungjawab, makna ada etika-etika kita dalam mana tidak sebagai kalau sebuah akhbar, kalau media wartawan perlu menyatakan maklumat yang benar kepada orang awam, sebab pembaca kita bertanggungjawab kepada pembaca. So apa yang saya lihat, apabila kita tidak lagi mendukung etika kewartawanan, maka selalunya apa yang saya melihat, ia mendukung satu agenda penting satu parti politik saja untuk kepentingan survival UMNO itu. Sebab UMNO adalah pemilik utama ataupun utusan Malaysia. Yang itu yang berlaku. Dan saya melahirkan kebimbangan mengenai perkara ini banyak kali. Kalau kita berterusan begini, jadi nama akhbar, nama utusan Malaysia itu akan hilang. Nama agung dia itu akan hilang. Mana? Dan kita sekarang dan kebimbangan saya telah dibukti sekarang ni, utusan dilihat sebagai akhbar yang hanya mengutamakan agenda UMNO. Dan mereka tidak ambil kira berkaitan dengan sama ada rakyat suka atau rasa berita itu benar, tidak merasa perlu bertanggungjawab, dan paling saya bimbang, mereka mengenepikan moral itu sendiri. Moral sebagai seorang wartawan untuk merasa bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang benar kepada masyarakat, itu dah tak ada. Mana itu yang menjadi itu yang menjadi kebimbangan saya, dan perkara ini dah berlaku. Dan sekarang ni, sebab tu utusan sekarang dicap sebagai akhbar, kalau bahasa yang lembut, cakap hanya buletin UMNO. So sebab tu saya nyatakan, kalau lebih baik utusan Malaysia ni atau utusan Melayu ni diberi nama utusan UMNO je, tak perlulah pakai utusan Malaysia, utusan UMNO. Sebab kalau dia pergi kepada utusan Melayu dan utusan Melayu, itu adalah satu nama agung, nama besar dalam surat kabaran ataupun kewartawanan Malaysia ini.
So saya rasa mereka tak layak gunakan nama Utusan Malaysia, Utusan Melayu. Sebab kalau kita menggunakan Utusan Melayu, dia mewakili orang Melayu sepenuhnya, bukan Utusan Melayu di kalangan dalam UMNO, tapi dalam PAS dengan PKR juga. Dan kalau dia digunakan Utusan Malaysia, di mana dia telah mencemarkan nama rakyat Malaysia yang pelbagai, yang cintakan keharmonian, yang mahukan keamanan negara kita. So, jadi lebih baik mereka gunakan utusan UMNO saja. Lagi itu lebih sesuai sebab dia mendukung agenda UMNO pada dasarnya. Yang itu yang berlaku sekarang ni, dan itu yang berlaku sejak 2008. Dan sebelum tu kita masih melihat, walaupun utusan ni bias terhadap dalam laporan dia sebelum 2009, tapi masih ada lagi ruang untuk mendukung etika kewartawanan lagi. Masih mereka masih lagi bertanggungjawab dan masih lagi mementingkan moral tu. Tapi selepas 2009, malangnya dua perkara ini tidak menjadi satu keutamaan dalam pertimbangan mereka untuk menyiarkan berita-berita dalam Utusan Malaysia. Jadi hasilnya daripada kegagalan mereka untuk tidak melaporkan berita seimbang ini menyebabkan sales mereka jatuh, jualan mereka jatuh. Dan tidakkah pihak-pihak tertentu di Utusan Malaysia itu bimbang akhbar itu satu hari ini akan ditutup kerana tak laku? Jadi pandang saya, itu memang kebimbangan semua pihak, bukan setakat wartawan atau pekerja di Utusan Malaysia, tapi kepada pejuang-pejuang negara macam Syed Zahari dan banyak lagi yang menimbulkan rasa bimbang bahawa utusan ini tak lama lagi hilang di muka bumi, di muka bumi Malaysia ni. Kalau katakan perkataan ada tidak hilang Melayu di dunia ni, tapi saya rasa tak lama lagi akan timbul hilang utusan Malaysia di Malaysia ni akan wujud, akan berlaku kalau perkara ini berterusan. Dan kita dah lihat bahawa jumlah edaran utusan tu semakin merosot setiap tahun, daripada 350,000 pada 10 tahun lepas, di mana kita mengamalkan kewartawanan yang bertanggungjawab dan mengikut etika, sehingga kita, dan apabila kita mengabaikan tanggungjawab tersebut, dan kita lihat penurunan tu secara konsisten, secara berterusan, setiap tahun berkurangan. Dan saya percaya kalau pada masa ini selagi UMNO berkuasa, saya rasa utusan tak akan ditutup. Saya difahamkan bahawa untuk memastikan jualan utusan itu sentiasa ada di pasaran, masa pemimpin UMNO ni telah membeli secara pukal dan diedarkan secara berjumpa di sekolah, kemudian di kawasan-kawasan pejabat-pejabat UMNO yang itu. Kalau kita lihat pada pimpinan agung UMNO diberi secara percuma. Sebab saya percaya orang UMNO pun tak mendukung akhbar Utusan Malaysia, sebab tu mereka tak membeli UMNO surat khabar Utusan Malaysia itu sendiri. So ada satu cara je lah dengan memberi secara percuma. Yang itu yang berlaku sekarang ni. So kalau saya percaya, kalau katakanlah UMNO tidak lagi berkuasa dalam negara Malaysia, saya rasa utusan juga akan hilang di muka ni, sebab tiada siapa yang ingin menyokong. Yang itu pasti. Yang saya pasti yang itu berlaku, dan ini telah berlaku sebenarnya. Sebab contoh terbaiklah Utusan Melayu Jawi itu. Bagaimana dia telah hilang daripada muka bumi Malaysia ni, sehingga terpaksa untuk menghidupkannya, kita terpaksa meletakkan dalam sisipan Utusan Malaysia. Yang itu berlaku. Dan saya bimbang bila kalau tidak lama lagi Utusan Melayu akan dalam sisipan Utusan Malaysia, Utusan Malaysia dalam sisipan Kosmo pula. Sebab orang lebih trend kepada berita sensasi yang tak perlu tengok politik, provokasi, persepsi yang rendah, yang berada di tahap yang teruklah dekat negara kita. Ya, kita juga melihat trend anak muda sekarang ini, mereka tidak boleh terima utusan kerana unsur-unsur yang terlalu politik sangat. Barangkali trend anak muda sekarang ini dia lebih santai dan tidak tertekan dengan masalah-masalah politik seperti itu. Jadi untuk jangka panjang, barangkali apakah itukah puncanya saudara cadangkan supaya utusan itu ditutup? Sebenarnya bukan. Apa yang saya cadangkan sebab utusan tutup sebab cara pemberitaan berita yang disiarkan. So sebab apa saya katakan tutup? Kalau dia terus sentiasa membayangkan provokasi perkauman, yang itu yang menjadi kebimbangan. Sebab kita pasti kalau Utusan Malaysia terus memainkan isu-isu perkauman, katakan pemimpin anti Melayu, pemimpin Pakatan Rakyat anti Melayu, kemudian ada pemimpin yang tidak menyokong UMNO, dia mereka anti Melayu,
even saya pun disebut sebagai pekainak Melayu sebab menyokong perjuangan UMNO. Saya cakap ini kita bukan membicarakan perjuangan UMNO, kita bicarakan perjuangan untuk orang Melayu secara keseluruhan. Bukan orang Melayu, bukan Nabi UMNO saja, tapi dia ada di Pakatan Rakyat dan PAS juga, dan mungkin yang tidak berparti pun ada juga. Itu tujuan kita dan itu sepatutnya menjadi itu. Jadi kalau kita lihat sebab itu saya mencadangkan agar kalau utusan tidak dapat lagi mendukung wacana yang lagi besar dalam memastikan keharmonian di kampung ni, baik kita tutup saja utusan Malaysia. Dan kita telah lihat banyak akhbar ditutup kerana sifat provokatifnya. Kalau kita lihat sebelum dalam operasi Lalang 1987 telah berlaku ke atas Star dengan Watan dan juga Sincu, dan mereka memainkan isu-isu perkauman, dan kita lihat sekarang Watan terus tak dapat bangkit lagi sebab bila ditutup, dan ini yang itu. Jadi memandangkan cuma kita bernasib baiklah dalam sekarang mungkin akhbar-akhbar lain mereka telah merasa bagaimana ditutup selama 3 bulan 4 bulan dan merasa peritnya tak ada pekerjaan, tak boleh membuat apa-apa. Sebab tu mereka tidak menyahut seruan utusan Malaysia tu untuk memainkan isu-isu perkauman macam saya rasa mengkristianasikan Malaysia. So dari sini kita lihat The Star, Sincu dan paper-paper lain lebih matang dan tidak mahu menyahut. Kalau mereka pasti kalau bila menyahut seruan utusan untuk memainkan kristianasi itu, pastinya akan berlaku pergaduhan ataupun saya takut peperangan saudara kat Malaysia ni. Saya rasa memang tu. Berarti kita bernasib baik bahawa paper-paper lain, akhbar-akhbar lain, walaupun dia milik parti politik Barisan Nasional, tapi sebab dia telah merasa 97 bagaimana ditutup, berapa peritnya, so dia tahu kalau mereka menyambut utusan punya provokasi, mereka akan berlaku lagi operasi Lalang 2. Akhir sekali saudara, bolehkah saudara beri cadangan apakah yang langkah-langkah pemulihan atau macam mana kita nak buat untuk kita selamatkan utusan ataupun kita arah bentuk yang lebih baik untuk negara kita yang akan datang? Berkaitan dengan utusan ni, cuma satu saja cara untuk jadi sebuah akhbar yang agung, akhbar utama, iaitu memastikan dia bebas dari pegangan UMNO sebenarnya. Itu caranya. Tapi macam mana kita nak buat, itu yang menjadi masalahnya. Saya mencadangkan kalau saya melihat kalau utusan Malaysia ini gagal menarik pembaca, walaupun dia bagi percuma, orang tak mau. So saya mencadangkan agar orang ramai, pertama, kalau walaupun dibagi percuma, utusan Malaysia tu tak payahlah ambil. Sebab kalau bila saya lihat, saya berpendapat bahawa bila akhbar itu tidak diterima oleh masyarakat, so UMNO ataupun ahli parti politik, pemimpin parti melihat bahawa mereka tidak perlu lagi untuk menggunakan utusan sebagai alat ejen propaganda mereka. Jadi apabila mereka tidak memerlukan utusan mereka sebagai ejen propaganda, so saya rasa mereka akan melepaskan pegangan dalam utusan Malaysia, dan dengan itu dia akan dapat dibebaskan daripada UMNO, dan saya rasa dia boleh kembali kepada perjuangan asal perjuangan utusan itu sendiri, iaitu untuk kepentingan rakyat Malaysia. So kalau kita lihat, saya ingin menambah sikit lah, sebab kalau kita lihat utusan Malaysia ni dah benar-benar lari sebab mereka tidak lagi menyiarkan masalah rakyat sebenarnya. Yang itu yang masalah. Saya rasa mungkin itu satu-satu punca mengapa orang ramai tak berminat nak beli utusan Malaysia. Sebab kalau kita tidak, banyak lagi masalah masyarakat. Kalau kita lihat sekarang ni, harga barang naik. Ayam 1 kilo RM12. Tidak dipamerkan di utusan Malaysia. Dulu ada, sekarang tak ada. Sekarang itu jadi masalah. Yang ni yang rakyat rasa nak tahu maklumat ni. Takkan maklumat yang perkara asas ni, kalau mereka tak pamerkan, macam mana? So that means dia tak ada kepentingan pada masyarakat lah. So dengan itu cara saya, jadi menjawab soalan saudara tadi berkaitan bagaimana kita nak memastikan utusan kembali. Saya rasa selagi dia berada dalam kongkongan UMNO, saya rasa tidak ada apa yang boleh diselamatkan utusan Malaysia. Yang saya rasa yang kita boleh lakukan ialah dengan tidak menjadi jangan terikut ataupun jangan melihat akhbar utusan sebagai penyalur maklumat, pemangkin maklumat, penyebar fikiran rakyat, penyebar maklumat.
kita lihat sajalah sebagai utusan itu sebagai alat propaganda UMNO. So dengan lebih baik dengan cara itu kita dapat napis berita dengan lebih baik, dan saya percaya bila kita dah tidak melihat sebagai utusan itu sebagai satu alat penyebar maklumat, so dia dengan secara sendirinya dia akan mati secara perlahan dan akhirnya terkubur. Dan saya percaya kalau bila utusan tidak lagi, ada orang lagi yang bersedia untuk memugah, untuk mengembalikan maruah utusan Malaysia bila dia tidak lagi dalam pegangan UMNO. Terima kasih saudara. Saudara penonton yang dirahmati sekalian, hari ini kita dah dipaparkan dengan berita-berita sensasi oleh utusan Malaysia, dan akhirnya kita mengetahui bahawa utusan Malaysia itu membawa propaganda UMNO. Yang cara untuk menghentikan propaganda UMNO ini adalah selain tidak lain tidak bukan dengan tidak mengundi mereka pada pilihan yang akan datang. Sekian dulu pada kali ini, dan insya-Allah kita kembali ke sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.